Jumlah kes jenayah fizikal di Singapura semakin meningkat dengan lebih 10,000 kes dicatat pada separuh pertama tahun ini. Ini peningkatan 5.4% berbanding tempoh yang sama pada tahun lalu. Data pasukan polis Singapura menunjukkan kes-kes pencurian di kedai-kedai merupakan suatu keprihatinan utama kerana bilangannya naik 25%. Ia membentuk hampir 20% daripada jumlah aduan jenayah fizikal yang diterima. Lebih 3 suku daripada kes itu berlaku di Gedung Serban Nikah, Pasaraya dan Kedai Runcit. Kedai Runcit Sun Supermarket di Woodlands ini misalnya menjadi mangsa pencurian secara berulang sejak beberapa tahun lalu. Barangan elektronik serta makanan dan minuman dicuri di sini sekerap 2 kali seminggu. Kerugian yang dicatat boleh mencecah sehingga $200 sebulan ekoran perbuatan mencuri. Lantaran itu, ia mengambil langkah keselamatan dengan memasang lebih banyak kamera CCTV serta memasang papan-papan tandas begini. Hasilnya, sejak 8 bulan lalu, hanya 3 kes dicatatkan di kedai ini. Bagaimanapun, langkah serupa tidak semestinya mudah dilakukan di kedai-kedai lain, terutama bagi perniagaan lebih kecil. The police are concerned with our crime rates returning to pre-COVID levels and call upon our community partners and stakeholders to work with us to prevent, deter and detect crime. In particular, through our STAR program, we want to work more closely with our retailers to jointly identify crime prevention measures to further deter shop theft. Sementara itu, angka kes mengintai dan mencabut kehormatan di sini kekal stabil. Masing-masing membentuk 2,5% dan 7,5% daripada semua jenayah fizikal. Kebanyakan kes yang dilaporkan terjadi di kawasan kediaman, pusat beli belah dan sistem pengangkutan awam. Polis menyatakan lebih banyak makluman yang memberi amaran kepada orang ramai supaya tidak melakukan jenayah seksual akan dipasang di stesen kereta api dan pusat pertukaran bas pada beberapa bulan akan datang. Saudara, jika anda mengunjungi Taman East Coast, jangan terlepas peluang untuk juga melawat Taman Kesejahteraan Pertama Singapura yang sesuai untuk semua generasi. Ia bertujuan menggalakkan kesihatan mental dan fizikal yang lebih baik lagi. Anda juga berpeluang memanfaatkan taman kecergasan serta apa yang disebut sebagai taman terapeutik. Bersenam dan berseronok sambil dikelilingi keindahan flora dan fauna. Terletak di tepi pantai, Taman Kesejahteraan KPMG baharu ini menawarkan sesuatu untuk golongan tua mahupun muda. I think the wellness garden is quite nice. I think it's very interactive for everyone. So, for example, I can bring my dog, but I can also bring my family along. 我觉得应该会啦，方便啦，不一样了。现在有花园了，我会去走走看看的。 Taman ini seluas 1,5 padang bola sepak dan terletak di seberang Siglap Road. Terdapat 4 zon, iaitu kawasan kecerdasan, taman permainan, jejak kolam dan sebuah taman terapeutik. Taman terapeutik ini adalah yang terbaharu daripada 10 yang dibuka di merata negara. Lembaga Taman Negara NParks menyasarkan untuk membina 30 taman sebegini menjelang 2030. Menurut NParks, taman-taman ini dapat menawarkan sekitaran yang tenang, sekaligus membolehkan pengunjung berehat dan bersantai. Taman kesejahteraan ini merupakan satu contoh bagaimana Singapura mewujudkan sekitaran yang sesuai didiami, serta menggalak gaya hidup sihat. The KPMG Wellness Garden is a great example of how government and corporates can collaborate for public good. The garden will help bring people closer to nature as we transform Singapore into a city in nature. Singapura merancang menerapkan alam semula jadi secara lebih intensif ke lanskap bandar. Singapura meluluskan vaksin COVID-19 yang dikemas kini yang juga menyasarkan subvarian Omicron yang ada sekarang seperti XBB.1.5. Bekalan vaksin ini dijangka tiba akhir bulan depan. Vaksin Pfizer Comirnaty akan digunakan bagi golongan berusia 6 bulan ke atas.
Mengumumkan perkembangan ini menerusi catatan Facebook, Menteri Kesihatan Ong Ye Kung menyatakan jawatan kuasa pakar sedang meneliti datanya dan akan memberi saranan tidak lama lagi. Beliau juga memberi sedikit amaran bahawa kadar vaksinasi penduduk Singapura yang semakin rendah juga bermakna pelindungan terhadap COVID-19 akan berkurangan. Lantaran itu, Encik Ong menggalak semua penduduk terutama warga emas agar mengambil suntikan vaksin setahun sekali sebagai langkah penjagaan pencegahan. Presiden Tharman Shanmugaratnam hari ini mengadakan pertemuan dengan anggota-anggota Majlis Penasihat Presiden CPA. Ia merupakan antara acara rasmi pertama beliau selaku Presiden selepas beliau mengangkat sumpah semalam. 9 anggota CPA menghadiri acara pertemuan makan tengah hari ini yang berlangsung lebih sejam. Ini termasuk pengerusi Eddie Teo dan Presiden Singapura wajib berunding dengan CPA apabila menggunakan kuasa budi bicara berhubung ke semua hal fiskal negara dan pelantikan jawatan penting. Isu pengubahan wang haram dan kes-kes penganiayaan murid prasekolah akan menjadi tumpuan Parlimen apabila ia bersidang Isnin depan. Dan para anggota Parlimen AP sudah memfailkan lebih 130 soalan. Lebih 30 soalan difailkan berhubung kes pengubahan wang haram bernilai $1.8 bilion baru-baru ini. Para AP mahu tahu pelbagai aspek kes itu termasuk langkah pencegahan terhadap perniagaan haram dan jenayah rentas sempadan. 20 soalan difailkan berhubung kes orang bekas guru prasekolah di Kinderland yang dikatakan mendera kanak-kanak di bawah jagaannya. Para AP turut memfailkan soalan-soalan berkaitan pengumuman Perdana Menteri Lee Hsien Loong sewaktu rapat umum Hari Kebangsaan. Ini termasuk pindaan dasar-dasar utama dalam perumahan dan jagaan warga emas. Selain itu, para AP Parti Pekerja Sylvia Lim akan mengukakan usul penangguhan berhubung wang yang lesap ekoran kejadian-kejadian penipuan dan perisian hasad. 3 rang undang-undang juga akan diperkenalkan meliputi topik termasuk cukai pendapatan dan zon perdagangan bebas. Singapura harus menegaskan semula nilai-nilai asas berbilang kaum dan saling sokong-menyokong antara satu sama lain sedang ia mengemudi pelbagai perubahan dalam dunia yang tidak menentu. Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong menambah nilai-nilai ini penting kepada Perdana Menteri Pengasas Lee Kuan Yew dan ia mendorong kejayaan Singapura. Encik Wong berkata sedemikian semasa satu acara sempena ulang tahun ke-100 Lee Kuan Yew. Sekeping cek bernilai sekitar $10.2 juta disampaikan kepada Menteri Pendidikan Chan Chun Sing sebagai sumbangan kepada dana 100 tahun Lee Kuan Yew. Dana itu membiayai beasiswa dan program untuk membangunkan bakat-bakat muda. Sumbangan ini dikumpulkan oleh 5 persatuan dan Dewan Perniagaan yang mewakili kumpulan kaum berbeza-beza. Encik Wong berkata sedang Singapura meraihkan ulang tahun ke-100 mendiang Encik Lee, cara paling baik untuk menunjukkan penghargaan kepada beliau adalah dengan menegakkan nilai-nilai dan prinsip asas pembangunan Singapura. Namun Singapura juga perlu berani untuk berubah sekiranya perlu, kata beliau. Within Singapore, we have to deal with our own challenges, including social changes and a rapidly aging population. So we must also know when to re-examine our own assumptions and policies and update them to suit our own circumstances.